Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan berkenaan dengan mandi safar. Mandi safar ini adalah antara salah satu amalan khurafat yang diamalkan oleh masyarakat Melayu terdahulu. Terkenal di Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan, Terengganu, Melaka dan Kelantan. Baik, antara punca faktor yang berlakunya amalan mandi safar ini adalah antaranya adalah masyarakat pada zaman dahulu kurang penghayatan terhadap menuntut ilmu agama. Seterusnya, pengaruh daripada ajaran agama Hindu, iaitu agama Hindu juga mengamalkan mandi di Sungai Ganges. Juga tujuan mereka untuk mandi tersebut sama dengan mandi safar, iaitu menghilangkan kejahatan atau keburukan dalam diri. Baik. Yang seterusnya, solusi ataupun peranan daripada pelbagai pihak perlu untuk perkara ini. Antara perkara yang telah dilakukan oleh kerajaan adalah memansuhkan mandi safar dalam buku teks tata rakyat. Seterusnya, peranan mahasiswa adalah untuk mengkaji isu ini berkenaan dengan mandi safar ini untuk manfaat kepada masyarakat dalam ialah mendepani cabaran masa hadapan. Antaranya lain, menyebarkan kebenaran berkenaan dengan hukum mandi safar ini di sosial media dan sebagainya. Dan seterusnya, mengajak masyarakat untuk lebihkan atau perbanyakkan berdoa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah bagi mendapat bagi memperoleh kemudahan dalam segala urusan seharian. Seterusnya, mandi safar ini juga sudah difatwakan haram oleh Majlis Fatwa Negeri Sabah pada tahun 2017. Wallahu a'lam. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan amalan lenggang perut. Lenggang perut ini adalah antara ritual tradisional kepada ibu yang hamil. Ibu yang hamil genap 7 bulan, mereka akan melakukan amalan lenggang perut ini yang dilakukan oleh bidan kampung. Tujuan untuk memastikan bayi dalam posisi yang normal, memudahkan bersalin dan mengetahui jantina bayi. Amalan ini terkenal di utara dan selatan Malaysia dan juga digelar sebagai kirim perut. Antara punca amalan ini dilakukan adalah kurangnya fasiliti moden hospital pada waktu itu untuk memantau kesihatan kandungan dan ibu yang sedang hamil. Seterusnya, adat atau turun-temurun warisan nenek moyang yang melakukan amalan ini, dan juga masyarakat pada waktu dahulu risau bila tidak melakukan amalan ini akan mendapat bala atau mudarat yang lain lah, terutamanya kepada bayi. Dan solusi kepada hal ini, kajian yang terperinci juga perlu dilakukan untuk mengetahui kefasadan ataupun kemungkaran yang wujud dalam amalan ini. Seterusnya, perlu menjalankan program yang memfokuskan tentang manfaat rawatan moden di hospital kepada masyarakat, khususnya masyarakat luar bandar. Dan yang terakhir, peranan mahasiswa perlu menyedarkan masyarakat berkenaan dengan bahaya adat lenggang ini menurut sains, menurut agama dan sebagainya. Dan sekadar itu sahaja berkenaan dengan amalan lenggang perut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi adalah Muhammad Takyuddin bin Hassan Basri. Nombor matrik saya adalah I21105304. Okey, pada kali ini saya akan tajuk saya adalah isu profit yang bertajuk ilmu pengasih. Seperti mana yang kita tahu, ilmu pengasih ini berasal daripada minyak dagu ataupun minyak mayat yang bertujuan untuk mendapatkan seseorang yang diingininya. Punca berlakunya amalan ini adalah disebabkan si pemangsa berkemungkinan ingin mendapatkan seseorang tanpa ada usaha dan ingin mendapatkan seseorang itu dengan cara yang mudah. Dan peranan kita sebagai mahasiswa adalah dengan seperti mengadakan kesedaran, yakni dengan mengadakan banyaknya forum ataupun memberikan kata-kata semangat lebih bagi kepada rakan kita sendiri agar tidak mudah untuk terjerumus ke dalam
kancah maksiat ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susuk pada definisinya ialah memasukkan sesuatu bahan asing ke dalam badan untuk mendapatkan kelebihan, dan susuk pada amnya pula ialah satu amalan khurafat yang dilakukan dengan memasukkan sesuatu bahan asing ke dalam badan dengan mengikut amalan dan ritual tertentu dan mempunyai berbagai pantang larang. Antara bahan yang digunakan dalam pemakaian susuk ni adalah seperti belian, emas, perak dan logam. Punca pemakaian susuk ini adalah untuk menaikkan seri wajah supaya tidak kelihatan berusia, semakin dikasihi dan menjadi kebal. Pembuangan susuk ini dikatakan lebih baik dibuang oleh dukun yang memasukkan susuk itu. Akan tetapi jika dukun yang masukkan susuk itu mati, pemakai susuk itu menjadi sukar untuk mati. Sebaiknya kita menjauhi amalan susuk ini kerana Islam telah melarang umatnya untuk menyekutukan Allah. Islam melarang umatnya untuk melakukan amalan khurafat, dan amalan ini akan menghalang seseorang Muslim itu untuk masuk ke syurga. Itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Aiman bin Ahmad Syarudin, I2010104642. Hari ini saya akan menerangkan tentang perbuatan khurafat, iaitu penggunaan tangkal. Penggunaan tangkal ni adalah famous di kalangan orang-orang Melayu. Maksud tangkal tu adalah sesuatu yang digunakan untuk menolak bala, penyakit, hantu, jin dan sebagainya. Dekat situ dah nampak kesilapan orang yang mengharapkan benda ni, kerana dia menunjukkan kebergantungan kepada makhluk. Sesungguhnya hanyalah Allah saja tempat kita berharap. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jampi, mantera dan tangkal serta pengasih adalah syirik. Kat situ menunjukkan hukum penggunaan ataupun harap kepada makhluk adalah haram dan tidak dibenarkan. Firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 48, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya, iaitu syirik, dan dia mengampuni dosa yang selain daripada syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Perbuatan khurafat ni dia boleh membawa kepada syirik kerana kebergantungan orang yang memakainya selain daripada Tuhan. Jadi hukumnya kat situ adalah haram. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.